الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin Jumaat yang mulia, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana dengan takwa ini kita akan dapat rahmat dan kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama di rumah Allah Taala pada hari Jumaat 23 Rabiul Awal. Nah, setengah takwim tu 24 Rabiul Awal. Kita masih ada lagi dalam bulan yang besar, di antaranya bulan ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanakkan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinah sapanya selamat pada bulan Rabiul Awal juga. Dan bulan ini juga wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 peristiwa besar yang berlaku kepada diri Nabi di bulan Rabiul Awal. Nabi diperanakkan, Nabi hijrah sampai Madinah, dan Nabi wafat. Yang saya cuba nak kecek dan betul kepada kaum muslimin pada tengah hari yang mulia ini, iaitu kisah dan hidup Nabi di hujung-hujung akhir hayatnya. Mungkin ramai dok kecek, dok ceramah beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba nak ambil hak bahagi akhir, iaitu lebih kurang seminggunya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Wahai muslimin yang saya kasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat-dekat baginda nak wafat tu, Nabi berasa ingatnya kepada saudara-saudaranya yang mati syahid di Uhud. Uhud tu iaitu tempat berlaku perang Uhud, yang mana dalam perang itu ada beberapa sahabat yang mati syahid. Di antaranya pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Nabi berasa ingat ke dia, ziarah kat dia. Lebih kurang daripada masjid Nabi pergi Bukit Uhud tu 10 kilo lebih-lebih lah pergi ziarah kat dia. Lepas pada kelik pada ziarah syuhada di Bukit Uhud tu, Nabi puasa dak sedap tubuh. Kelik mari tu dah puasa dak sedap tubuh. Maka esok ke mulanya demam. Kepada ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berasa sakit. Sakit ni Nabi ada royak kepada sahabat dia, kata sakit aku rasa ni kesal daripada racun yang dibubuhnya oleh orang Yahudi dalam makanan yang dihadiahkan kepada aku. Ingat 3-4 tahun dulu tu orang Yahudi pernah beracun dalam makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang jahatnya orang Yahudi ni. Dia mikir tak ada kerja lain, siang malam tu nak cari jalan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi pergi di kampung fak dia untuk nak kecek kira. Memanglah Nabi pemimpin, dia kena kecek kira dengan rakyat dia. Rakyat Nabi ada Islam, ada Yahudi. Nabi ada kecek kira sama. Maka apabila siapa di kampung Yahudi saat ni tu dok kecek bawah tu dak, awak dia royak kepada seorang pemuda, kata mu naik di atas sutuh tu, sutuh. Lepas tu cari batu besar-besar lepas atas kepala Nabi dia mati tu. Allah, ni cara nak bunuh Nabi ni. Ambil batu besar tu lepas remah atas kepala Nabi di bawah tu. Tapi Allah Taala ni jaga Nabi dia. Ya hatta malaikat Jibril mai royak, "Hei Muhammad,
cepat-cepat mu tubik pada tempat mu duk kecek tu. Sebab tak lama batu duk atas kepala mu, nak lepas atas kepala mu. Lepas tu Nabi SAW klik kepada masjid dia dengan cepatnya. Satu kali. Lepas tu ada pula kali yang kedua, iaitu dibubuhkan racun dalam makanan. Jadi orang Yahudi ni dia kenal Nabi, dia tahu kata Nabi ni buahi makan gapo. Ni orang panggil dah cara dan juga nak ambil beratnya Yahudi hidup pe Nabi ni, siapa yang kenal kata buahi gapo. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka iaitu yang kami ahli beri kitab kepada mereka, iaitu Yahudi dan Kristian, dan kenal Nabi supaya dengan mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Fak kita kenal anak kita seorang-seorang. Hak ni wahi gapo, hak abang dia, hak kak dia wahi gapo, hak ni hak bosu dak wahi gapo. Tahu kita mak pak ni. Maka mereka kenal Nabi supaya kenalnya anak-anak mereka sendiri. Siapa Nabi wahi gapo tahu. Maka mereka carinya daging kambing yang Nabi buahi dan sebelah bahu tu, atas tekak tu, ke bahu tu dia panggil lembutnya, dia panggil isi kambing dia belakang tu Nabi buahi hak suan tu. Dia cari hak Nabi buahi tu dah, dia boleh hala kat Nabi, hadiah kat Nabi, serta dibubuhkan racun dalam makanan. Nabi SAW apabila orang hadiah makanan dia, dan memang orang Yahudi zaman itu dia sembelih, binatang-binatang sampai tu Nabi tu terima, dan Nabi nak makan memang. Maka dalam hidangan Nabi tu, Nabi dia biasa tak makan seorang. Ya ada sahabat-sahabat keliling dia semua Nabi ni. Anak yatim lah, sahabat pakai miskin lah. Itu cara makan Nabi SAW. Selalu makan berjamaah. Tak lak makan sore kenyang sore. Sahabat-sahabat dia lapar dak. Dia panggil mari. Oh ya. Di antara sahabat-sahabat yang duduk di sufah, dia panggil ahli sufah. Kalau kita pergi masjid Nabi lah ni tu dah. Alik belakang kubur Nabi tu, ya ada yang agak tinggi sikit dalam semit lebih kurang. Lepas tu dia buat pagar. Maka itu yang panggil tempat duduknya ahli sufah. Sahabat-sahabat Nabi lebih kurang 80 orang. Yang tak ada umur, miskin, pakai miskin, sahabat tak ada umur. Nabi pun kata duduk sini buat. Di antara ahli sufahnya iaitu sahabat yang bernamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana dialah sahabat yang paling banyaknya riwayat hadis daripada Nabi, 5,600 hadis lebih nasara dia radhiyallahu anhu. Jadi Nabi panggillah ada di ahli sufah tu mai. Maka dapati kata sahabat Nabi ajak mari tu kan lapar, sahabat orang miskin ni lapar. Gaduh-gaduhnya. Orang panggil jepuknya makin kuat boleh mulut. Nabi tu baru nak helo nak ambil tu sahabat hak kat alik kanan dia tu kuat dah. Boleh mulut dah. Maka Nabi pun sahabat makan telur dah, Nabi baru buh mulut dia. Buah telur dah ni seguli mati. Racun kuat sekali. Makan tu satu apa ni kam dia. Mati, boleh mati. Masya-Allah. Nabi tengok, mana ni? Mana guli ni? Maka malaikat mai royak pula. Hei Muhammad, kehek bangat-bangat tu. Makin dan daging dalam mulut mong ada racun yang besar sekali tu. Nabi kehek lalu. Masya-Allah. Tapi memanglah racun ni apabila dia masuk dalam air liur, campur air liur, dia jerak masuk dalam tubuh Nabi SAW. Walaupun tak ada telur dah, tapi dia campur dengan kongleu tu dah. Terjerak masuk dah. Nabi kata, sebab sakit aku sakit nak mati ni, antaranya sebab racun yang Yahudi buh 45 tahun dulu dah. Masya-Allah. Dan memang Nabi bunuh. Nabi bunuh. Khakaknya Yahudi yang mana wi makin dia sadih sebagai qisas. Orang yang nak bunuh Nabi dan mereka dihukumkan qisas bunuh balahnya. Walaupun Nabi tak wafat sekalipun, tapi pertikam dia itu ada cetana nak sanghar Nabi SAW. Nabi tak jauh mudah-mudah. Nabi ambil tidak care dan dikhakkan tekak dia di depan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu apabila kelik pada ziarah syuhada Uhud, dia sakit demam, dan dia tu sampai 4-5 hari nak wafat tu, siapa tak boleh nak bangun.
Beratlah. Siapa nak pergi sejid tu tak boleh, kena kepong demo. Kena minta sahabat tolong mari duk. Kepong lek kanan seorang, lek kiri seorang. Antara sahabat yang kepong Nabi iaitu natu dia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali pun kepong tok tua dia dah. Pas sahabat seorang lagi pergi kepada masjid. Sampalah kepada masjid tempat sembahyang Nabi. Maka Nabi sembahyang. Pada awalnya Nabi sembahyang diri. Lepas tu bos sembahyang tengah-tengah tu dah. Duk rakaat 2, rakaat 3 tu rasa teruk dah. Nabi pun duduk. Allahu akbar, teruk. Nak sembahyang 4 rakaat diri teruk dah. Kena terpaksa duduk. Kalau duduk tu, sahabat hak belakang dia makmum nampak Nabi duduk, pakai duduk buat dia. Nabi pun buat isyarat kata, mu kena bangun buatmu. Apa? Aku duduk sebab uzur ni, sakit ni. Mu yang masih lagi ragah sihat kena maya berdiri sebab qiyam diri adalah rukun sembahyang fardu. Tak sah kita sembahyang fardu kalau kita kuasa diri kita pergi sekalian duduk sengaja duduk, tak sahlah sembahyang bel kita. Kerana qiyam adalah satu daripada rukun sembahyang yang dibilik oleh imam-imam, termasuknya Imam Syafi'i kita rahimahullah. 13 rukun sembahyang saat ni, satunya berdiri takbiratul ihram bersama dengan qiyam diri depan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi lepas pada tu Nabi pun sambung sembahyang sampai akhirnya dan dalam keadaan duduklah. Sudah pada tu Nabi minta sahabat dia kepong klik pula. Kepong tak boleh lagi dah. Nak jalan sendiri tak agak dah. Klik bawa Ali pun bawa lah tua dia pula. Kepong klik kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa amatnya terhad sangat wahai muslimin. Saya cuba nak sambung sikit lagi pada khutbah yang kedua perihal hidup dan hujung hayat Nabi bagaimanakah berlakunya apa kepada baginda pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma ardaka wa jannah wa a'udzu bika min sakhatika wa nar wa ma qarraba ilayha wa a'udzu bika min nar ma qarraba ilayha. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang mulia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati melainkan kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya pada khutbah pertama tadi, iaitu Nabi apabila dekat nak wafat 2-3 hari pula tak agak dah nak semayang apa dia nak semayang caca tak agak pun dah, tapi Nabi nak semayang dalam keadaan duduk. Memanglah orang tak kuasa nak diri semayang kena wajib dia semayang, tak boleh tinggal semayang dalam duduk. Tak boleh nak duduk nyata pun tak boleh semayang dalam keadaan berbaring terletak tidur. Itu semayang sebagai fardu yang besar sekali yang tidak boleh kita nak tinggal walaupun ada gapo berlaku ke atas kita. Melainkan tak khabar. Kalau duk khabar, kalau khabar lagi walaupun duk rumah sakit dah pun wajib lagi semayang. Ni pesan saya kepada kita semua Kalau kita pergi tunggu ayah kita, mak kita di rumah sakit, kena royak di has semayang. Sebab semayang adalah rukun yang dianggapkan sebagai tiada agama yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil berat sehingga baginda nak wafat pun 2-3 hari dah, tapi Nabi tidaknya pernah tinggalnya semayang fardu walaupun satu waktu wahai muslimin. Ini pesan saya anak-anak kepada anak-anak yang duk tunggu ayah mak dia di rumah sakit dan sebagainya. Baiklah. Jadi Nabi semayang jalan keadaan dia boleh sekadar duduk Lepas tu ada satu hari dia rasa cekak sikit hari tu. Dia rasa raga sikit rasa nak pergi sejid pula. Masya-Allah. Maka dia pergi. Dia pergi tu dapat hati kata
Nah, apa ni Abu Bakar tu telah duk semaya dah. Abu Bakar duk semaya, jadi tu imam dah. Surat Nabi tu dia wakil dah kata aku tak gerak dah ni. Nah, suruh Abu Bakar tu jadi tu imam lah. Tapi tengah-tengah Abu Bakar duk semaya tu, nah Nabi pun kuasa cekak pergi, Nabi pergi. Nabi pergi. Nah, maka apabila sapa kepada tempat Nabi, duk semaya semua tu, Abu Bakar nak undur kelik lah, nak undur untuk Nabi naik. Maka Nabi kata, mu nak sambunglah. Buat isyarat kata, mu kena sambung. Sebab apa? Mu awal dah, pimpin tu imam yang awal dah, mu sambung sampai akhir lah. Jangan duk berhenti tengah jalan. Nanti jadi belik makmum pula. Hak mana tu imam pula. Nabi ke Abu Bakar misalnya. Itu mu teruskanlah. Ni satu daripada dalil yang Allah Subhanahu yang sahabat-sahabat lepas pada Nabi wafat tu ambil dalil ni lah kata Abu Bakar layak jadi khalifah lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi harap dia ratinya, semaya rati dia. Yang itu imam rati dia. Kalau Nabi harapnya nak pimpin jadi tu imam semaya, maka bermakna Nabi harap jugalah dia nak pimpin orang panggil barihan ban murung jadi punam hak negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu sebagai orang panggil laktan yang orang ambil sebagai satu tanda kata Abu Bakar layak menjadi khalifah yang pertama lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil Nabi latih dia jadi imam rati dia. Baik. Jadi lepas pada tu pas maya sudah Nabi naik mimbar dia. Wasa cekak sikit ni nak kecek sikit weh. Tak pesan dah ni. Sebab biasalah orang nak mati ni nak pesan go tu pesan go ni. Macam ayah mak kita lah. Mungkin nak mati dah tu kita ingatlah dia. 4-5 hari nak mati tu dia nak pesan go tu pesan go ni. Biasa orang nak mati ni dah. Kadang-kadang dia uzur lama bulan-bulan. Baru dekat nak mati tu wis gas dah sehari dua tu ataupun 4-5 nejer tu untuk nak bagi pesan kepada anak-anak dia. Tu kita perhati orang macam tu. Baru segar sehari dua esok dah dah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mana kata wasa cekak ni. Maka dia naik khutbah. Nak khutbah di mimbar dia. Nak mimbar dia ada 3 tangga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Untuk nak orang nampak dia belaka, suara pun sapa sebab dulu tak ada speaker, tak ada mikrofon, tak ada dulu. Naik duk tinggi tu orang nampak, suara pun sapa jauh sikitlah. Maka dia kata, "Hei sahabatku, aku ni puasa tak lama dah nak mati ni." Masya-Allah, sahabat teriak. Orang nyawa tu teriak lalu dah. Nak mati tak lama dah ni. Aku lepas nak mati ni aku nak pesan lah ke fakmu ni. Masya-Allah. Nak wasiat. Nak pesan. Banyaklah pesan dia Nabi tak ada nak royak dalam masa 10 minit ni. Tapi di antaranya Nabi kata belum dia nak wasiat ke apa tu dah. Dia kata aku nak minta maaf belaka. Aku pernah buat kesalahan terhadap fakmu ni. Masya-Allah. Nabi ni sebenarnya Allah Taala kata orang yang tidak ada dosa dia kata. Bahkan Tuhan janji nak ampun dosa dah. Inna fatahna laka fathan mubina. Dalam ayat suratul Fath, Tuhan royak pada Nabi dah. Sudah pada Nabi buka Mekah ke apa siap dah Tuhan janji nak buka Mekah tu dah. Maka Nabi kata, Tuhan kata, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tuhan janji nak ampunkan segala dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada yang sebelum buka Mekah dan juga selepasnya. Anak kata Nabi orang bersihlah. Tapi Nabi ni dia takut-takut bimbang juga. Bimbang dosa dengan Tuhan tu tak ada apa dah. Takut dosa dengan manusia. Memanglah orang jadi pemimpin, dia jadi punam 10 tahun ni. Takut ada tekih dengan rakyat lah, ada masalah rakyat tak puas hati ke, rakyat rasa tak adil ke dia misalnya, dia nak rasa nak minta maaf lah. Masya-Allah. Maka dia royak kepada sahabat dalam masjid dia beribu-ribu orang lah. Fakmu semua ni kalau dia ada aku buat salah ke apa dengan dia, buat zalim ke misalnya, marilah royak tak weh. Aku nak sunaikan segala hak-hak dia. Misalnya aku pernah butai duit dia misalnya. Aku terlupa, tak bayar lagi. Cuma royak, tolong royak deh aku nak selesaikan. Maka sahabat ni senyap belaka. Sebab Nabi tak ada buat zalim ke orang. Nabi ni pemimpin yang adil. Maka ya ada bos senyap belaka tu ada sahabat seorang tu akak tangis. Masya-Allah. Ya Rasulullah dia kata.
Mung pernah buat zalim kat aku. Nabi kata, sahabat dalam masjid pakat caw tengok dia tu. Apa nama mu ni? Nabi biasa buat zalim ke apa kamu? Ya, pun nah. Ya Rasulullah. Mung satu hari tu aku ingat lagi. Aku mu betul sah semaya. Nabi ni belum nak semaya betul sah. Betul sah. Sahabat mana dah betul sah, Nabi nak ambil tukar dia tu dah. Pergi cocoh, cocoh perut je. Cocoh tu dah. Dada tu dia betul. Misal jadi sahabat hak akak tangan tu, dia orang panggil depan orang sikit. Tu dada dia dah. Tubuh dia tu duk lamna sikit pada orang lain. Nabi pun ambil tukar dia lah. Betul sikit weh. Tak betul dengan orang lain tu. Undur sikit. Ambil tukar dia cocoh dada tu. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku sakit itu dada. Masya-Allah. Aku sakit dada itu. Aku nak ambil klip. Nabi kata, mari. Mai nak mimbar ni, mai naik. Pakai jadi saksi ramai-ramai kata, aku telah hak dia klip tu sedia dah. Akhir esok aku boleh nak royak depan Tuhan esok. Lagi, naiklah dia. Naik mari atas mimbar Nabi 3 tangga tu dah. Maka dia kata, ya Rasulullah, mana ni? Mu nak aku sakit mana? Aku buat mana umur itu? Dia kata kok dada. Nabi kata kok dada tak apa. Nabi pun seloklah baju dia. Tengok mu ambil tukar aku ni. Mu cocoh kena tempat aku cocoh mu dulu itu. Ojong itu. Ya apa mana muka dada. Nabi buka dada dia. Bawa Nabi buka dada kan. Sahabat hak naik atas mimbar tu, tok ambil tukar Nabi, tok tepi. Lepas tu yang ambil muka dia, ambil hidung dia, dia peluk pucuk di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pan dia. Dia apa paling royak kepada sahabat lain kata, "Fokmu ni, ada boleh lawan aku belaka. Aku labur kali ni. Nabi nak mati esok lusa dah. Aku boleh pucuk perut Nabi sallallahu alaihi wasallam." Masya-Allah. Allah. Baik. Turunlah sudah dah. Jadi nak ayat kata wahai muslimin, kisah apa satu dan pengajaran yang ambil sini kata, kita belum nak mati ni, kena banyak minta maaf lah kepada manusia. Kena cek balik. Gapo atik terlekat dengan manusia. Sebab kalau lekat dengan Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Tuhan ni mudah maaf ke hamba dia. Tapi dengan manusia ni sekut setel buat kira dah, ingat molek. Kita lekat hak gapo dengan manusia. Tak kira lah adik-beradik ke ataupun orang nak saing-saing ke, kena minta halal belum pada mati wahai muslimin. Jangan sama sekali kita duk lock sampai akhirat esok, nanti kita lawak boleh pergi syurga. Kalau boleh pergi pun lewat. Sebab Allah Taala akan kembalikan segala keadilan kepada hamba dia. Misalnya kita nak pergi syurga, semaya beg kita cukup dah, puasa lagi, haji lagi, zakat lagi, gapo lagi, cukup dah. Tapi dah nak pergi syurga, ada orang kan, ya Allah, aku nak kena zalim dia, ya Allah. Mu tunailah, muwilah hak aku, ya Allah. Aku keadilan kepada aku, ya Allah. Ya pernah butir aku nak bayar, ya Allah, 10,000 itu, ya Allah. Masya-Allah, sudah. Dia pernah hepek tanah aku, ya Allah. Dia jiran aku, dia hepek masuk tanah aku ni. Semik masuk. Pagar moyo ni. Masya-Allah, sudah. Kalau itu duduk dulu, kalau. Lewat kita nak pergi syurga tak boleh. Kena ada selesai buku orang pula. Bahkan kalau 10 orang kita ada buku dengan demo, lalu sampai 100 orang dak khalamat. Rugi masa pula kita selesai di akhir-akhir esok. Kita selesai dunia lah wahai muslimin. Learning ni sudah. Tak kira lah. Kita salah gapo dengan mak pak kita pun. Ya Allah, ayah, mak. Ayah saya masa deraka kau ayah masa muda-muda hari tu, weru hari tu. Lo kecek asas omong ayah. Alah. Learning sesar dah, ngaji dah, dengar dah ustaz royak deraka besar ni, payah masuk syurga lah. Deraka mak pak ni, dosa besar. Ayah minta maaf ya deh. Masya-Allah. Ni minta, kelak ke minta. Jangan elok ya ayah mati, mak mati dulu. Amo kena cari susah akhirat esok ni. Dak jumpa mana pula tu dengan dia. Bukan orang 1,000 2,000 daripada masyar. Orang juta-juta. Allah. Pada kita pergi haji pada 2-3 tahun 3 juta dah. Tok seh dengan mak apa ni, dengan apa ni, hujak dia misalnya becek, pisah tekah tawah tu. Gaduh cari. Setengah orang tu esok ke baru jumpa ada. Baru orang 3 juta barulah cari esok baru jumpa. Bahkan kalau orang beribu-ribu juta nak cari mana?
Masya-Allah. Ni nasihat saya wahai muslimin. Nasihat kepada kita semua dan saya sendiri pun support. Kita ada gapo lekat manusia, kena cek molek belum mati selesaikan. Terutama orang yang ada punam pemimpin ni, Allah besar lagi. Mungkin ramai yang jawab benda yang tak molek ke orang tu orang ni. Kau penak lagi dia. Allah. Ambil Nabi tu bimbang ni sebab dia punam pathet. Hak tinggi sekali dalam negeri. Dan kalau kita punam hak tak ada besar sekali pun, tok nebel ke, orang yang botol ke, tok menir ke ikutlah radap hak rendah pun, ayat kita lah kampung tu. Mungkin ada yang ada lekat buku dengan kita nak pergi syurga tak boleh lagi muslimin. Allah. Apa kalau ni lah, butai tak butai, gapo dak zalim orang gapo ni, minta maaf habis weh. We ada sesal cukup dunia ni. We ada kita klik kepada jumpa Allah Taala. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat lagi orang yang banyaknya anak, orang yang banyaknya harta, melainkan orang yang jumpa Tuhan dengan hati yang selamat dan bersih daripada segala dosa, termasuknya dosa terhadap Allah dan dosa terhadap anak-anak Adam. Ini sebagai pesan saya dia, masa amatnya ringkas sangat dia, tapi insya-Allah kita boleh faham dan boleh ambil sikit sebanyak faedah daripada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Lepas tu lepas pada tu sapalah hari Nabi wafat tu iaitu pagi lebih kurang pagi hari Isnin. Malaikat Jibril pun mari dah. Malaikat Jibril mari, Muhammad, aku mari ni nak mari nak widak dengan mu lah, nak pisah dengan mu lah ni. Sebab tak lama mu nak mati dah tu. Maka lepas pada malaikat Jibril mari masuk rumah Nabi tu malaikat Israel siapa dah? Israel. Hok ambil nyawa hok itu ni lah. Mari siapa dah? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malaikat Israel yang ambil nyawa siapa di situ dah. Maka malaikat Jibril kata, "Hei Muhammad, ya malaikat Israel malakul maut dekat situ dah tu, yang minta izin nak masuk ni. Kalau mu izin masuk, dia masuk rumahmu, ya nak ambil nyawamu." Masya-Allah. Kalau mu tak izin tak apa. Dia klik dulu tak apa, mari esok boleh. Ni fak Nabi dia pisik situ. Dia boleh pilih masa mati. Dan kita tak boleh. Kita kalau mati kau satu lagi dan nak minta masuk seminit lewat tak boleh dah. Tak boleh dah. Wa likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati kau satu pang malaikat mari wait nyawa. Tak lewat seminit, tak dulu seminit pun. Masya-Allah. Kita orang Ramadan Nabi ni ya VIP, orang VIP biasa pisik pada orang Ramadan. VIP hak Tuhan. Tuhan dia pilih. Kalau masa mati lagi tak apa. Malaikat klik dah. Esok hari mana pula. Masya-Allah. Tapi Nabi SAW apabila nampaknya malaikat Israel nak ambil nyawa dia mari dah tu, Nabi izinkan masuk. Allah, izin masuk. Bawa Nabi izin masuk Fatimah lah, Aisyah lah, teriak lah, Allah. Apa ke ayah nak minta sehari dua lagi masa tu hari ke ayah minta ni. Fatimah kata, "Hei Fatimah, ayah rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kena jumpa Tuhan dah ni." Dah cukup dah. Satu sahabat mu akan tak lama ayah mati, mu akan mati turut ayah dan kita boleh duduk dalam syurga bersama, hei anakku. Masya-Allah. Bukti tiak dah. Sebab Nabi kata lepas pada Nabi mati, Fatimah akan mati tak lama turut belakang dia dan akan jadi ahli syurga bersama ayah dia. Senyak lalu ada apa? Sebab becek dunia star ya. Kalau kita bibir becek akhirat esok ni orang takut ni. Dunia tak ada apa. Asal kita boleh jumpa dalam syurga, tak apalah. Walaupun ayah kita mati dah lama mana dah pun, tapi kalau ada jamin dia kata kita boleh duduk syurga dengan dia, tak ada kuasa apa lagi. Hak bimbangnya, lama kita duduk line, nak anak duduk line akhirat esok, auzubillah. Takut. Akhirnya wayak kat Aisyah pula. Aisyah, tak apalah kita akan jadi laki bini dalam syurga pula. Masya-Allah. Ada apa? Cukuplah.
Anak dalam syurga, bini dalam syurga, tak ada kena bimepo, tak ada kena teriak gapo dah. Selamat apa? Malaikat pun masuk mari ambil nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi belum pada Zuhur lah mati wafat Nabi kita di rumah dia bilik Siti Aisyah pada hari Isnin dalam sejarah kata 12 Rabiul Awal juga tahun yang ke-11 Hijrah. Maka Nabi kita wafat dengan umur dia 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-samalah kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kasih kepada kita, Nabi yang royak kepada sahabat dia kata, aku rasa nak jumpa dengan saudaraku. Maka sahabat tanya, kami saudaramu ya Rasulullah? Dak, Nabi kata, "Fakmu sahabat aku, saudara aku ni hak tak ada jumpa dengan aku. Lepas pada aku mati tak ada jumpa, tapi dia beriman kepada aku. Dia percaya kepada Quran yang aku buat hari. Dia percaya kepada agama Islam yang aku ajak mereka." Itu sahabat Nabi panggil kita saudara dia, wahai muslimin. Rau ke pinoของท่าน Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah selawat kepada baginda dan mudah-mudahan kita akan dapat syafaat baginda pada akhirat nanti insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في جنة الفردوس مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.